Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk minggu ini, apa yang saya akan kongsi bersama semua pelajar adalah berkaitan dengan satu tajuk yang amat penting di dalam aspek kerja-kerja pemeliharaan bangunan warisan, iaitu proses pendokumentasian ataupun the documentation process in heritage building conservation. Okey, seperti mana yang kita tengok dalam slide ini, saya akan terangkan berkenaan dengan kaedah pendokumentasian itu sendiri, kepentingan dokumentasi dalam kerja-kerja pemeliharaan, dokumentasi dalam kerja pemeliharaan dan seterusnya kesimpulan. Okey, apakah definisi pendokumentasian bangunan warisan? Berdasarkan daripada pihak ICOMOS, the documentation is the capture of information which describes the physical configuration, condition and use of monuments, groups of buildings and sites at points in time, and it is an essential part of the conservation process. While there is another definition given by D.V. Gupta, it says that documentation is a process of compilation or capturing of information, both in graphic and written records, which explains and illustrates the significant characteristics, physical configuration and condition of a historic building, site, structure or object. And it is sometimes also called as recording in certain contexts. Okay, jika kita lihat daripada aspek pendokumentasian, sebenarnya proses dokumentasi ini telah dibuat sejak daripada zaman sebelum Masihi lagi, di mana kita dapat lihat melalui gambar yang ada pada slide ini, di mana batu diukir dengan topografi dan gorisan tertentu. So ini adalah gambar yang ditemui di Wadi Rum, iaitu di selatan Jordan, di mana masyarakat zaman dahulu mereka mungkin tidak mempunyai kertas dan kaedah yang canggih seperti zaman pada masa kini, tetapi mereka menggunakan elemen-elemen yang semula jadi yang ada di sekeliling mereka untuk mendokumentasikan sesuatu perkara. Jadi untuk kaedah ini mereka mengukir pelan topografi di atas batu-batu yang ada di tempat mereka tinggal itu. So ini adalah juga slide yang menunjukkan di mana batu diukir dengan topografi di Wadi Rum itu tadi, yang mana ia menunjukkan satu ukiran transkripsi grafik yang menunjukkan kampung-kampung dan juga jalan raya. So zaman dahulu pun ada, cuma kaedah yang mereka gunakan untuk menunjukkan pelan itu dibuat pada batu. So ini adalah lagi contoh ukiran yang dibuat pada batu. Okay, so ini adalah transkripsi lukisan grafik yang menunjukkan ruang-ruang sebuah rumah dengan aktiviti harian masyarakat Mesir purba. Dan yang sebelah kanan itu adalah pelan bangunan di kawasan luar bandar yang berhampiran dengan sungai. So itu adalah kaedah bagaimana masyarakat zaman dahulu menunjukkan ataupun mendokumentasikan sesuatu perkara. Dan ini adalah koleksi daripada Museum Turin, Mesir, yang menunjukkan dokumentasi di atas kertas papyrus. Ini papyrus ni kira antara orang kata kertas lah yang pertama lah dulu kan yang diguna pakai, dengan menunjukkan aktiviti pelombongan. Okay, so yang ni pun sama. So kita boleh nampak bagaimana serpihan marmar digunakan pada awal abad Masihi
untuk menunjukkan pelan-pelan bangunan. Yang ini adalah berhampiran dengan Tiber. Okey, berdasarkan prinsip-prinsip pendokumentasian, pihak ICOMOS telah menggariskan beberapa prinsip penting dalam aktiviti pendokumentasian, yang mana dia dikenali sebagai the principles for recording of monuments, groups of buildings and site, yang bertujuan menetapkan asas keperluan, langkah-langkah perancangan, tanggungjawab, pengurusan dan perkongsian teknologi dalam pelaksanaan aktiviti merekod dan mendokumentasi warisan budaya. Dan pada masa kini, di bawah Jabatan Warisan Negara, pihak jabatan mempunyai garis panduan pemeliharaan bangunan warisan yang turut merujuk kepada prinsip-prinsip yang sama. So ini adalah the principles, the documentation principles by ICOMOS. And then from the slide, actually we can see that there are 4 items there, which are the illustrating significant, quality and accuracy. The documentation ni dia mesti ada quality dan dia mesti tepat. Dia tak boleh something that, I mean, you cannot manipulate the information or the data that you're going to insert in the document. It must be accurate and it must have a good quality. If ada gambar, dan gambar tu mestilah jelas, terang, dan jika ada apa-apa maklumat tu mestilah tepat, tidak boleh diubah ataupun sebagainya. And then the documentation must be must be access to every party involved. So and then the document yang paling penting juga dalam prinsip dokumentasi, ia ada mestilah jelas, iaitu clarity. Jelas, dan kalau dalam bahasa yang agak mudah, dia haruslah satu dokumen yang mampu dan boleh dibaca oleh semua pihak dengan dan mudah difahami. Dan selain itu, prinsip pendokumentasian ini macam yang berdasarkan juga Jabatan Warisan Negara, garis panduan yang dibuat oleh Jabatan Warisan Negara yang turut merujuk kepada ICOMOS. Ia haruslah mempamerkan kepentingan nilai warisan sesebuah bangunan, mengandungi maklumat yang tepat dan berkualiti, kebolehsampaian maklumat kepada pembaca dan kejelasan. So samalah lebih kurang sama point yang telah saya highlight dalam slide yang sebelum ini, itu 4 perkara. Okey, kaedah pendokumentasian. Kaedah pendokumentasian ni perlu ditentukan oleh sifat struktur warisan yang hendak didokumentkan. Tujuan pendokumentasian tersebut, kesediaan peralatan teknologi dan kemahiran, sumber keuangan dan lain-lain. Kaedah dokumentasi ni seboleh-bolehnya haruslah menggunakan kaedah non-intrusif, yang mana dia haruslah tidak mendatangkan kerosakan kepada struktur yang didokumentkan. So dalam perkara ini saya pasti para pelajar amat sedia maklum berkenaan dengan kaedah non-intrusif ini, yang mana kaedah ini amat ditekankan apabila kita menjalankan sesuatu kajian secara visual ke atas bangunan. Apalagi kalau bangunan itu melibatkan sebuah bangunan yang mempunyai nilai warisan daripada aspek fabrik bangunan itu sendiri. Jadinya apa yang perlu kita perhalusi adalah kaedah untuk membuat pendokumentasian ini, ataupun apabila kita menjalankan kajian kerosakan ke atas fabrik bangunan tersebut, maka kajian itu harus dijalankan dengan memastikan tidak menyebabkan kerosakan kepada permukaan dan juga struktur bangunan sedia ada. So itu adalah amat penting dalam kaedah pendokumentasian. Okey. So yang ni yang ni saya pass through. Yang ni adalah kaedah untuk dululah masa kita tak ada lagi komputer software yang canggih macam sekarang.
Jadinya apabila hendak melakukan pendokumentasian, banyak menggunakan teknik manual, iaitu melalui hand sketches, and then ini trace, dia tracing, menggunakan kaedah tracing. So ini adalah kaedah photograph, rectified photograph, yang mana boleh juga diguna pakai, dan ini adalah kaedah fotogrammetrik, yang juga banyak diguna pakai dalam pendokumentasian bangunan warisan. And this is laser scanning ni adalah merupakan salah satu kaedah yang banyak ataupun seringlah diguna pakai pada masa kini, yang mana laser scanning ni dia walaupun daripada segi kos awalan bagi melaksanakan laser scanning ini agak mahal, namun disebabkan oleh faktor-faktor masa dan juga ketepatan penghasilan lukisan bangunan itu sendiri, maka 3D laser scanner ni banyak diguna pakai kaedah ini untuk mendapatkan imej bangunan yang sebenar. Because sometimes the building details actually is quite complicated, which actually sometimes it cannot be reached by manual measurement and so on. So the laser scanning will be used for this purpose. And kaedah ni memang banyak digunakan pada masa kini. And then kita ada teknik drone. Okay, so drone ini penting diguna pakai apabila menjalankan kerja-kerja yang melibatkan ketinggian yang menyukarkan untuk kita capai ataupun kita sampai kepada kawasan-kawasan tersebut. Okey, so apakah kepentingan mendokumentasi kerja-kerja pemeliharaan? Okay, yang pertama adalah bagi mengenal pasti latar belakang bangunan, memahami masalah fizikal bangunan itu sendiri, merekod perkembangan dan perubahan sepanjang hayat bangunan. Maknanya kita nak tengok jika ada sebarang perubahan ataupun pertambahan yang telah dibuat ke atas sebuah bangunan itu sepanjang jangka hayat bangunan itu tersebut. Dokumentasi juga adalah bagi merancang fungsi dan peranan ruang dalaman bangunan, melengkapkan bahan rujukan bagi tujuan penyelenggaraan. So ini pun merupakan satu aspek penting. So sebagai pelajar dalam bidang ukur bangunan, saya pasti para pelajar faham berkenaan dengan pentingnya sesuatu aspek dokumentasi ini bagi membantu dalam penghasilan kerja-kerja penyelenggaraan bangunan. Dan juga dokumentasi ini adalah penting untuk menilai kos konservasi bangunan sekiranya bangunan itu selepas dibuat kajian dilapidasi, dia hendak hendak menjalankan kerja-kerja konservasi, maka dokumen yang dihasilkan akan dapat membantu dari aspek penilaian kos. Dan juga selain itu, ia adalah untuk mengurus bangunan secara sistematik dan lebih terancang. Okey, so ini adalah dokumentasi dalam kerja-kerja pemeliharaan yang dirujuklah daripada piagam-piagam antarabangsa. Sebab apa? Kita ni di Malaysia actually our conservation movement is rather new, comparing to other countries like United Kingdom, Amsterdam, even in Europe. So we are actually quite new in conservation arena. So that bagi kita untuk memastikan kita berada di landasan yang tepat dalam menjalankan kerja-kerja konservasi bangunan, maka kita banyak merujuk kepada piagam-piagam antarabangsa seperti Venice Charter, Bura Charter, Athens Charter. Kita juga ada merujuk kepada Hoi An Protocol daripada Vietnam dan sebagainya. So ini adalah bagi memastikan kita
melakukan kerja-kerja pemeliharaan itu berdasarkan kepada panduan yang tepat. Okay, so daripada situ then kita create our own garis panduan untuk membantu dan menjadi sumber rujukan kepada mana-mana pihak yang memerlukan panduan dalam menjalankan kerja-kerja pemeliharaan bangunan. Okey, bagi dalam pemeliharaan bangunan warisan ini, sebenarnya kita harus memahami akan prinsip pemeliharaan itu sendiri, selain daripada kepentingan mendokumentasi bangunan. So yang pertama kalau kita lihat di sini adalah minimum disturbance, meminimalkan gangguan. Maksudnya kalau bila kita ingin menjalankan sesuatu kerja baik pulih kepada bangunan, maka kita mesti memastikan kita haruslah meminimalkan gangguan terhadap fabrik asal bangunan. So that means that you cannot just remove the existing wall, or you simply remove the windows of the buildings. Samalah banyak dia punya fittings dan sebagainya. So kita minimalkan gangguan. Seboleh yang mungkin kita gunakan elemen-elemen sedia ada itu dengan semaksimal yang mungkin, tanpa penggantian sekiranya elemen-elemen itu masih lagi berada dalam keadaan yang baik dan masih boleh digunakan. So we try to improvise. Okay. Dan selain itu, prinsip pemeliharaan bangunan juga adalah bagi menjalankan kajian saintifik dan ujian makmal. Yang ketiga adalah mendokumentasi kerja-kerja konservasi. So this is actually the one that I share today, yang mana dokumentasi dan kerja pemeliharaan ini merupakan salah satu prinsip dalam pemeliharaan bangunan warisan. So maknanya bila kita sebut berkenaan dengan prinsip ni, dia mesti dilaksanakan, kan? Dilaksanakan, tidak boleh tidak, sebab dia merupakan satu aspek yang penting. Dan yang seterusnya adalah mengaplikasi kaedah dan teknik yang terbukti berkesan, iaitu application of proven method and techniques, yang mana apabila kita menjalankan kerja-kerja pemeliharaan ataupun baik pulih tersebut dan kita nak buat kerja-kerja pembaikan, dan kita pastikan kaedah yang kita gunakan itu adalah merupakan satu kaedah yang telah terbukti berkesan dan telah berjaya dilaksanakan, mungkin berdasarkan projek-projek yang sebelum ini. So ini juga amat penting. Contohnya kalau you nak buat penggantian dari segi mortar, kan? So mortar ni you kena tahu apakah teknik yang selalu diguna pakai, ataupun you nak buat kerja-kerja baik pulih dinding disebabkan oleh salt contamination. Jadi bila kita nak repair the wall surface which has been affected by the salt contamination tadi, then we have to know what kind of repair and what is the proper techniques of repair that should be done to resolve the problems of that salt contamination. So kalau kita nak tahu apa teknik dia, then we have to refer to the previous project, for example. Then we know, okay, that project katalah dia dah guna teknik yang tertentu berjaya, then we must use that technique. Sebab dalam menjalankan kerja-kerja pemeliharaan bangunan warisan ni, we cannot take risk, and then we cannot just trial and error. Tak boleh. Disebabkan dia amatlah berisiko. Bila kita berurusan dengan bangunan warisan ni, dia seperti kita menjaga orang tua lah, kan? So dia mestilah dibuat dengan sebaik yang mungkin,
tidak boleh berkasar dengan bangunan. So teknik yang digunakan tu pun mestilah yang telah terbukti berjaya digunakan. Okay, ini adalah merupakan keperluan dokumentasi Jabatan Warisan Negara. So yang ini saya assume the student telah merujuklah kepada garis panduan pemeliharaan bangunan warisan. So this keperluan dokumentasi ni ada dalam garis panduan tersebut, dinyatakan secara jelas. Yang mana kalau ikutkan keperluan dokumentasi ni, dia ada 7 perkara yang mesti dipatuhilah dalam mana-mana projek konservasi bangunan, iaitu dia mesti ada laporan kajian awalan, laporan kajian dilapidasi dan cadangan kerja pemeliharaan, laporan sebelum kerja, laporan semasa, laporan selepas kerja, laporan akhir dan rakaman video. So the one that I gave you the case study for your design task tu, yang tu adalah laporan kajian awalan dan laporan kajian dilapidasi sahaja. Jadi sebelum projek dilaksanakan, tak adalah lagi laporan sebelum, semasa dan selepas, dan juga laporan akhir ni. Okay, so ini adalah rangka kerja pemeliharaan yang tadi, iaitu peringkat 1 adalah kajian awalan, kedua kajian dilapidasi, ketiga penyediaan dokumen, keempat kerja-kerja pemeliharaan dan kelima adalah pelan penyelenggaraan. So perkara-perkara ini juga ada dinyatakan dalam garis panduan pemeliharaan bangunan warisan yang diterbitkan oleh pihak Jabatan Warisan Negara. So saya mohon supaya para pelajar merujuk kepada dokumen yang telah yang adalah pada setiap pelajar. Okay, so ini basically dia akan pergi kepada satu persatu lah, apa itu kajian awalan, kajian dilapidasi, dokumen dan seterusnya. Tapi mungkin saya tidak akan pergi secara terperinci. So kajian awalan ni adalah bagi mendapatkan gambaran dan maklumat awalan berkenaan bangunan yang dicadang atau dilaporkan. Yang mana kajian ini akan membantu pihak pengurusan bagi membuat keputusan untuk meneruskan peringkat seterusnya bagi menjalankan proses pemeliharaan sesebuah bangunan warisan. So itu pentingnya lah kajian awalan, kerana tanpa kajian awalan dan pihak-pihak yang berkaitan tidak mempunyai sebarang laporan ataupun rujukan bagi bagi mengambil langkah seterusnya. So komponen yang dalam dokumen ni ada sejarah, tujuan dan fungsi pembinaan, gambaran sejarah tapak, reka bentuk bangunan dan sebagainya. Okey, so ini ada kajian dilapidasi. So minggu lepas saya telah berkongsi berkenaan dengan kajian dilapidasi. So hari ini saya tak adalah nak go by detail on the kajian dilapidasi ini. Okay, so ini adalah rupa dokumen kajian dilapidasi, itu dalam laporan bersaiz A3 yang merujuk kepada dokumentasi yang diperlukan oleh pihak Jabatan Warisan Negara. So mana-mana sahaja projek yang berjalan bagi kerja-kerja pemeliharaan bangunan, so the contractor ataupun dengan bantuan konsultan ataupun the conservator, so mereka perlu menghantar laporan dalam bentuk begini kepada pihak jabatan. Okey, ini adalah HAPS 1 lah ni, maknanya sebelum. Okey, ini adalah contoh kajian DILAP juga yang dibuat oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. So kalau you tengok kat sini, tajuk dia tu dia guna Building Condition Assessment. Okay, so yang ni dia nak assess, samalah macam yang you all belajar kan. So ini adalah laporan HAPS sebelum. Ini adalah dia punya kepentingan dia. Of course setiap laporan mempunyai kepentingan yang tersendiri.
Okey, ini adalah teknik fotografi berskala yang boleh diaplikasikan ataupun digunakan dalam kerja-kerja pendokumentasian bangunan warisan. So ini contohnya adalah di mana ni bangunan ni, di Rumah Penghulu Natar di Melaka. Okay, so ini adalah lukisan terukur. So I'm sure this one is quite familiar. As mana-mana projek yang melibatkan bangunan, mestilah ada plan dia ataupun the measured drawing. Okay, so ini adalah kajian dilapidasi kepentingannya. Okay, so kalau you tengok ni, dia memahami keadaan dan tahap kerosakan, mengenal pasti punca kerosakan, mengenal pasti kaedah pemeliharaan, mengetahui skop dan tata cara kerja konservasi, juga membantu juruukur bahan bagi menilai kos projek dan juga bertindak sebagai bahan rujukan kepada klien, konsultan maupun kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan projek. Okay, so mengenali kecacatan bangunan. So yang ni saya tak pergi detail. So yang ni adalah contoh-contoh je lah. Yang ni saya pasti budak pelajar ukur bangunan dah begitu familiar dengan jenis-jenis kerosakan yang ada. Cumanya bila kita bercakap berkenaan dengan bangunan warisan, then we have to be more gentle, we have to be more careful in terms of implementing any repair process towards the building defects. Jadi macam contohnya ini permukaan berlumut ni, tak adalah you just ambil scraper ke, you pergi scrap je macam tu. Disebabkan selain daripada kita nak remove all the mold, tapi kita juga mesti memastikan kestabilan ataupun integriti bahan bangunan yang ada itu turut terjaga. That is why sometimes banyak bangunan-bangunan lama, if you notice, especially in overseas, kalau bangunan tu ditumbuhi dengan lumut macam ni, dia biarkan aja kan. They don't even consider to remove it. Dia dah jadi macam landscape kan pada permukaan bangunan. Okay, so ini ada cat yang melupas. Ini serangan anak-anak. Ini di mana ni? Saya ingat ini di Gedung Raja Abdullah Kelang. Okey, ini adalah serangan garam yang saya kata tadi. So dinding tu dia akan jadi bergerutu. Ada something yang tak berapa menyenangkan lah pada permukaan bangsa sebuah bangunan. Okey, ini akibat kelembapan dinding. So dia akan cari juga orang. Lagi, okey. Ini keretakan yang berlaku di Hakisan Ikatan Mortar. Okay, kalau you tengok di antara ikatan di antara bata tu, mortar dia pun dah quite loose. Jadi kita kena identify. Ini adalah kerosakan lapisan lepa. So cat tu yang tertanggal terkopik daripada asal. Then you notice tak dekat gambar ni, kenapa this portion ni kita boleh lihat kesan kerosakan lapisan lepa cat tu, dia seolah-olah tidak maknanya lapisan cat luar ni dia tidak bersatu dengan dinding bata tu. Okay, one thing about heritage building, bangunan-bangunan warisan pada zaman dahulu banyak menggunakan lepaan kapur. So lepaan kapur ni jika kita belajar secara terperinci, dia sebenarnya tidak membentuk seperti satu lapisan ataupun kepingan seperti ini. Dia macam kita letak cat lah kan pada ni. Tetapi banyak kes yang kita jumpa yang mana banyak bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan warisan, apabila dibuat kerja baik pulih, instead of using the lime wash, the lime plaster, so the contractor simply bulldoze disebabkan oleh faktor
nak cepat dan sebagainya, dan mungkin faktor kos yang lebih murah sebab tidak memerlukan special labor dan sebagainya. Jadinya mereka simply pakai cat yang berada di pasaran. Dan kalau kes yang macam ini sebenarnya saya percaya bahawa penggunaan acrylic paint telah letakkan pada dinding bangunan ini. So that's why dia membentuk seperti satu kepingan yang keras. Dan dia pecah macam ni. Kalau lime wash tak pecah. Sebab dia bersatu dengan brick. Okay, ini adalah bumbung genting pecah dan bocor. Okay, so dalam kerja-kerja konservasi seperti mana dalam prinsip yang dinyatakan sebelum ini, kita go for minimum disturbance, minimum intervention. Jadi seboleh yang mungkin roof tile ini perlu dibuka semasa kerja-kerja konservasi, diturunkan, dicuci sebaik-baiknya dan dipasang semula. Dan sekiranya ada ruang yang tidak mencukupi dengan menggunakan jubin yang asal, maka kita boleh membuat penggantian seperti mana bahan yang lebih kurang sama, sebab dia agak sukar kan nak dapat the original profile tu. Okey, ini kerosakan sistem saliran hujan. So, laporan kajian dilapidasi ni biasanya dijalankan oleh konservator atau golongan profesional yang layak. Okay, dan penyelidik perlulah arif dalam bidang teknik kebinaan, sifat-sifat bahan binaan, berupaya membuat diagnosis dan prognosis serta berupaya mencadangkan penyelesaian masalah dengan mengekalkan nilai kepentingan warisan. Okay. So ini adalah format dia. Okay, format ni nanti saya akan share dengan you all juga. Macam mana format dan yang diguna pakai oleh pihak Jabatan Warisan Negara, yang mana para perunding perlu mematuhilah setiap format yang telah diberikan. Okay, so ini just an example of kajian dilapidasi ke atas bangunan gereja St. George di Pulau Pinang, yang lepas itu telah menjalani kerja-kerja konservasi. Okay. So yang ni adalah documentation. Okay, penyediaan dokumen ni penting. Okay, dokumen tender, dokumentasi dalam pemeliharaan. So setiap kerja tu dibuat. Setiap kerja yang dibuat tu perlu didokumentkan. Dan peringkat 4 adalah kerja-kerja pemeliharaan, yang mana peringkat gangguan sebenar berlaku ke atas bangunan. Ia adalah penting untuk merekod dan mendokumentasi segala aktiviti dan kajian yang dijalankan. Okay, so semasa pemeliharaan bangunan, pihak yang terlibat perlu melaksanakan laporan HAPS 2 itu semasa kerja berjalan. Laporan kemajuan projek itu mingguan dan bulanan. Ini adalah perkara biasa dalam mana-mana projek pembinaan, bukan sahaja projek konservasi, tetapi projek konservasi juga tidaklah terkecuali. Laporan teknikal bagi kajian saintifik dan ujian makmal sekiranya ada melibatkan ataupun material yang dihantar untuk kajian saintifik dan ujian makmal. Dokumen penyataan tata cara kerja, itu method statement. So dalam pelaksanaan projek konservasi, setiap perkara yang dilakukan perlulah disediakan method statement. So, kalau contohnya kita nak buat kerja-kerja baik pulih jubin bumbung, dan as you know that jubin bumbung sedia ada, masih ada di atas bangunan. Jadi apakah tata cara kerja yang terlibat dalam kerja-kerja pemeliharaan jubin bumbung tersebut, kan? Mula-mula kita naik atas, kita buka jubin tu, kita bawa turun, kita cuci, and then daripada situ macam mana kita nak ganti, adakah akan melibatkan penggantian struktur bumbung dan sebagainya. Dan gambar dan rekod aktiviti pemeliharaan yang dijalankan, gambar dan rekod penemuan baru, dokumen minit mesyuarat teknikal dan mesyuarat tapak, dan juga rakaman video. Okey, so ini adalah contoh dokumen HAPS yang dihasilkan.
bagi kerja-kerja konservasi. Yang ni HAPS 1 lah, yang sebelumnya. Sebelum tu kita letak, kalau macam you tengok dalam dokumen ni, dia letak gambar asal dan dia ada dia punya drawing. So dia nyatakan juga apa kerosakan and then apakah kaedah pemeliharaan. Okay, so yang ni HAPS 2 semasa pula. Bila HAPS 2 ni kita tengok apa kerja-kerja yang terlibat. Kita nyatakan di sini. Jadi daripada sini kita boleh compare. Ini sebelum, ini semasa dan ini selepas. Jadi kita boleh nampaklah proses dia tu. Daripada sebelum rupa dia macam ni. And then masa semasa, okey, apa kerja-kerja yang dibuatkan. Dan selepas itu, setelah siap, apa yang berlaku, apa yang dapat dihasilkan. Okey, so ini adalah mesyuarat tapak, mesyuarat bulanan macam biasalah. Dalam mana-mana projek mesti ada pembentangan laporan kemajuan bulanan dan mingguan dalam mesyuarat tapak. Okey, so ni kajian dan ujian perlu dinyatakan dalam BQ dan sebagainya. Okey, ini adalah senarai kajian yang biasa terlibat lah. Dia terlibat dalam kerja-kerja konservasi bangunan warisan, iaitu kajian struktur, kajian mikrobiologi, kajian arkeologi, kajian suhu dan kelembapan udara, kajian kelembapan dinding, kajian serangan garam, anak-anai dan kajian kawalan burung. Sebab bangunan warisan ni dia agak berbeza dengan bangunan-bangunan biasa. Dan ini pula adalah senarai ujian makmal yang biasa dilakukan juga, seperti ujian kekuatan batu bata, ujian spesies kayu, ujian XRF untuk kandungan lepa dan mortar, ujian Schmidt-Hammer rebound, ujian cat dan sebagainya. Okey, so yang ni tengok, ini ada contohlah kajian mikrobiologi, arkeologi, kelembapan dinding. Dan ini ujian batu bata, pemeringkatan. So ini semua kita dapat tengoklah dia punya result dia. Apa dia. So once the result come out, then only we can analyse dan then only we know what to do. So ini adalah ujian kajian cat. Okey, ini adalah genting bumbung. Dan ini adalah tata cara kerja lah yang saya mention tadi. Okey, so ini adalah contoh dokumen. Okey, dan dalam kerja konservasi juga harus dibuat mock-up. So kita boleh tengoklah kan macam mana kaedah susun atur jubin bumbung. Okey, dan seterusnya pelan penyelenggaraan. So setelah selesai proses pemeliharaan bangunan perlu digunakan dan diurus wajarnya. Penyelenggaraan berterusan dan terancang penting dalam memastikan nilai aset warisan dapat dikekalkan. So ini adalah laporan yang dibuat selepas proses pemeliharaan bangunan, itu HAPS 3, laporan akhir, pelan pengurusan pemeliharaan, pelan pengurusan penyelenggaraan dan rakaman video. So ini adalah contohlah yang dibuat bagi bangunan Muzium Negara, itu pelan pengurusan konservasi, yang ni untuk heritage tourism. So secara kesimpulannya, pendokumentasian memainkan peranan penting bagi projek pemeliharaan bangunan warisan. Ia perlu dilaksanakan sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan kerja pemeliharaan. Selain merakam dan merekod segala aktiviti pemeliharaan bagi tujuan masa hadapan, pendokumentasian juga membantu dalam membuat keputusan berkaitan pendekatan pemeliharaan terbaik yang boleh dilaksanakan. Contohnya sama ada nak buat adaptive reuse, nak go for restoration, refurbishment dan sebagainya. Dan ia penting bagi dijadikan sebagai rujukan pada masa akan datang. So dengan itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.